saya nak ucapkan selamat datang juga yang mana baru masuk di pertengahan, dan juga jemputan kita saudara Ustaz Dr. Mukri Afifi Mazlan. Kejap lagi kita akan dengar sesi perkongsian daripada beliau. Dan untuk makluman juga, kita sekarang kita live di platform kita, Facebook page Gaya Warisan, dan juga diikuti juga dalam kita punya grup bersama dengan usahawan-usahawan Batik Circle yang kita panggilkan sebagai agent ataupun dropship under Gaya Warisan. So insyaAllah malam ni kita akan dengarkan sedikit perkongsian daripada saudara Ustaz Dr. Mukri Afifi Mazlan. Mungkin boleh perkenalkan diri sikit sedikit Ustaz. Mungkin orang tak apa kenal. Okey, saya serahkan terus majlis ni kepada Ustaz. Mungkin kita boleh sebab azan isyak agak awal juga, 8.34 macam tu. So mungkin kalau waktu azan tu kita stop kejap and then kita sambung paling lewat pun mungkin kalau Ustaz nak paling max pun pukul 9 lah paling lewat. Tapi kalau nak lagi awal pun tak ada masalah. 8.50 ke 8.45 pun tak ada masalah. Cuma waktu isyak tu kita stop sekejap. Kalau azan nanti. Okey, falyatafaddal mashkura Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengar. إلى هدى النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كافة الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين وآل والصحابة أجمعين إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالدينا ومشايخنا ولمن حقوق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء لهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم أرحم الراحمين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير فاعلين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا حق كتب ويكتب الأبد الآبدين دهر الداهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما تحت الثرى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صدق الله مولانا العظيم. أما بعد. Yang saya hormati sahabat saya lah, Encik Luqman ataupun Ustaz Luqman lah. Yang pertama saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Mukri Afifi Mazlan. Sekarang ini bekerja di Hospital USM lah sebagai pengurus susah, dan juga tinggal di Bacok, Kelantan. Dan sayanya sahabat kepada Luqman lah, Ustaz Chief Luqman. Luqman ni adalah sahabat saya di Maktab Sains. Kami menuntut di Maktab Sains dahululah, antara merapat saya dan juga macam mentor saya lah. Jadi ni live mana live di Facebook ya? Tak, dia bukan last juga. Dia setiap minggu kita adakan bacaan Yasin lah. Ya, okay. Jadi macam kalau live di Facebook saya segan sikit lah. Sebenarnya ramai orang hebat kan. Jadi kita ni lebih perlu kongsi lah. Jadi yang saya hormati semua hadirat yang hadir pada malam ini. Yang mana insyaAllah jika ada masa dan ruang mungkin kita akan berkenalan pula di alam yang nyata. Jadi untuk masa yang bagi saya rasa hari ini saya akan kita kata lebih kepada peringatan dan juga kita kata berbuah-buah sambil-sambil tunggu isyak. Yang mana kita
Hari ini saya akan bincangkan sedikit dan juga memberi tazkirah sedikit mengenai adab-adab di media sosial lah. Sebelum itu, pertamanya, alhamdulillah hari ini kita dapat sama-sama berada pada satu majlis ilmu yang mana kita kata yang cukup berkat, satu majlis yang cukup berkat yang dinamakan oleh para malaikat, yang mana pada hari yang cukup mulia dan juga malam sangat mulia, malam Jumaat, yang mana disebut hari raya bagi seminggu adalah hari Jumaat, hari raya bagi setahun adalah hari raya Aidilfitri dan Aidiladha, dan hari raya di akhirat kelak adalah hari raya bila mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, lihat zat Allah Taala yang maha mulia di akhirat kelak, maka itu adalah setinggi sebaik-baik nikmat yang akan didapat oleh seorang hamba. Jadi yang pertamanya malam ini dapat kita membaca surah Yasin yang mana disebut dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi sebut? Nabi sebut, inna likulli syai'in qalban, qalbul Qur'an Yasin, wa man qara'aha kataballahu lahu bi qira'atil Qur'ani 10 marrat, rawahu Tirmizi. Nabi sebut, Nabi kata bahawa bagi tiap-tiap sesuatu itu ada hati, ada jantung dia, ada pusat dia, ada ketua dia. Maka antara jantung bagi Quran adalah surah Yasin, yang mana perempuan tuan baca pada hari ini. Maka apa Nabi sebut? Nabi sebut, barang siapa yang membaca surah Yasin sekali, maka seolah-olah dia membaca Al-Quran 10 kali. Pahala dia membaca Al-Quran 10 kali. Dan juga dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut, ini saya ambil daripada kitab antara kelebihan-kelebihan dan adab hari Jumaat oleh Imam Ghazali dalam kitab Hidayah. Apa Nabi sebut? Nabi kata, mafhum dia, barang siapa membaca surah Yasin, nescaya diampun baginya dosa-dosanya, dosa-dosa kecil. Barang siapa membaca surah Yasin, jika dia lapar, nescaya dia akan kenyang. Dan barang siapa membaca dia di surah Yasin itu, maka jika dia sesat, jika dia keliru, Allah Ta'ala memberikan dia petunjuk. Dan barang siapa membaca surah Yasin, maka jika dia ada perkara-perkara yang dia hilang, maka bila dia membaca surah Yasin, maka akan dijumpai kembali. Maka siapa yang membaca surah Yasin, maka jika dia takut kekurangan makanan, maka akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa membaca surah Yasin, membaca surah Yasin ke atas orang yang mana hendak meninggal dunia, maka dipermudahkan urusan kematiannya. Dan barang siapa membaca surah Yasin ke atas perempuan yang ingin beranak, maka dipermudahkan peranakan ataupun kelahirannya. Dan barang siapa membaca surah Yasin, maka seolah-olah membaca Al-Quran 11 kali, pahala dia. Maka pahala itu adalah Allah SWT. Dan bagi setiap sesuatu itu ada hati, dan hati bagi Quran adalah surah Yasin. Maknanya sahabat-sahabat dan juga tuan-puan yang mana membaca surah Yasin pada malam ini, kita kata cukup comel lah. Cukup comel, yang mana insyaAllah kita kata dengan kelebihan yang kita duduk beramal surah Yasin itu, dipermudahkan urusan kita, dijauhkan urusan kita daripada perkara-perkara tak molek. Dijauhkan kita daripada wabak-wabak yang berlaku pada hari ini lah. Jadi Allah tu nak sebutnya comel lah. Comel kita kata majlis yang dibuat oleh circle gaya warisan action atik circle. Comel lah. Menghidupkan hati-hati pada hari paling baik, bersama dengan orang-orang yang baik, dan juga kita kata membaca surah yang paling baik. Jadi hari ini saya sebut sebanyak mengenai dengan masa yang berbaki, sekejap saja akan sebutkan mengenai adab-adab dalam media sosial. Hanya 10 tadi aku uraikan secara ringkas dah. Ada dulu kita mungkin tidak ada adab media sosial sebab semua dulu kita ada WhatsApp, ada Facebook. Katakanlah kalau mungkin zaman kami dululah. Zaman kami dulu kita mendapat pokok kayu batu dah. Cuma sekarang ni kita ada Facebook, WhatsApp, Twitter, Telegram. Jadi sebenarnya ada sebuah kitab yang cukup comel dari Syekh Mu'az Said Hawa mengenai adab jasir.
Tapi saya sebutkan di sini sebab saya cari kitab tu tak jumpa. Jadi saya cari daripada sebuah poster lah keluaran Yusim. Saya akan huraikan secara ringkas sahaja. 2-3 minit berbukti. Yang pertama antara adab-adab dalam media sosial. Yang pertama adalah menyampaikan perkara yang benar walaupun bergurau. Maknanya bila kita bermain Facebook, bermain Twitter, bermain TikTok, maka perlu menyampaikan kebenaran. Jika ada orang buat salah, jika ada orang tak kenal, jangan kita menyembunyikan kebenaran. Jika benda itu betul, kena kata betul. Jika benda itu salah, kata salah. Dan juga jangan kita menipu. Jangan kita menipu. Yang bahaya adalah kita adalah menipu. Sebab apa? Sebab menipu itu, jika kita menipu adalah dosa kecil. Dosa kecil. Tapi jika menipu itu menyebabkan sakit orang lain. Tidak, kita menipu menyebabkan dia sakit hati. Kita menipu menyebabkan dia hilang duit. Maka menipu tersebut adalah sebuah dosa besar. Maka kena sampaikan kebenaran sekali bergurau. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak menjadikan agama sebagai bahan gurauan. Kita menjadikan agama sebagai bahan gurauan. Maknanya kita merendah-rendahkan agama. Macam bunyi azan, Ya, rasa macam azan. Kita azan lagi. Kita azan. Kita tunggu azan. La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sambung sikit. Yang mana contohlah, contoh kalau sahabat-sahabat sekalian ada membuat program, baguslah seperti yang dibuat oleh maknanya disampaikan oleh Cik Rahman kita. Maknanya bila mana azan, kita diam sejenak dan menjawab azan. Sebab apa? Sebab antara kita nak tahu dia itu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak dalam hati dia, ada dia menjawab azan. Dia menjawab disenyak ketika azan, itu tanda dia tu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Dzalika man yu'azzim sya'airallah min taqwal qulub." Maka siapa-siapa dia berzakir syiar Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah tanda mereka yang mana hati dia itu ada takwa, takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia bila mana orang azan dia akan senyap. Jadi kita sambung sambung sedikit lagi, yang mana tidak menjadikan agama sebagai bahan gurauan. Nampak contoh apa dia? Contohnya kita kata kalau dalam kehidupan seharian kita dalam kita menjual beli, riba sikit-sikit contoh. Ataupun contoh kalau kita kehadap ni, saya ada contoh antara kita kata tak apalah mengumpat sikit-sikit. Di mana kita merendahkan orang. Sedangkan mengumpat itu dosa besar. Mengumpat itu dosa besar, riba itu dosa besar. Tapi kita seolah perkecilkan dosa. Maka kita bimbang kita bimbang mempersendakan agama. Maka memperkecilkan dosa adalah dosa besar. Bahkan kita usin dengan kita bergurau itu menyebabkan kita murtad, na'udzubillah min zalik. Contoh kita kata baik orang kafir pada Islam. Baik orang kafir pada Islam. Sedangkan walaupun sejahat mana orang Islam tersebut, tapi jika dia adalah Islam, maka lebih baik daripada kafir. Sebab apa? Sebab akidah yang ada dalam diri dia. Adapun adab itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu adalah sudut adab lah. Tapi dari sudut tingkatan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang Islam walaupun jahat dia lebih baik daripada orang kafir.
Dalam masa yang sama tak kita menafikan bahawa orang kafir itu kemungkinan kita husnuzon, kita bersangka baik bagi dia bahawa dia akan dia akan masuk Islam mungkin. Ataupun kita jangan memperkecil orang kafir sebab apa? Sebab mungkin dalam sulbi orang kafir itu ada benih orang Islam. Ada benih orang Islam. Nak sebutnya apa? Nak sebutnya jangan kita menjadikan agama sebagai bahan gurauan. Yang ketiga, menjauhi fitnah. Menjauhi fitnah. Macam mana contohnya berlaku dalam Facebook, Twitter, TikTok ni. Apa makna fitnah? Fitnah adalah perkara yang buruk tetapi salah. Contoh kita berkata kepada sahabat kita dalam dunia perniagaan. Dia itu tak menipu tu. Ataupun dia ada mengambil riba. Ataupun dia ada kita kata membuat perkara-perkara yang menjatuhkan sahabat yang lain. Dia itu ada mencuri idea projek ke. Sedangkan perkara itu salah. Maka memberi gambaran buruk kepada orang lain yang berlaku dalam dunia semasa ni, memberi gambaran buruk. Sahabat itu salah. Fitnah. Maka fitnah adalah dasar besar. Dasar besar. Yang mana disebut oleh dalam sebuah kisah Isra Mi'raj gambarkan Nabi mereka yang membuat fitnah itu. Nabi tengok ketika malam Isra Mi'raj, Nabi nampak orang yang buat fitnah itu menggunting lidahnya dengan gunting besi. Gunting lidahnya besi. Nak sebut Nabi nak kata di akhir zaman kita, umat dia ni ada yang mana umat Nabi ni buat fitnah. Ada. Nabi sebut dah dulu ketika Isra Mi'raj. Ditunjukkan. Maka digambarkan seperti kerak lidah dengan gunting besi. Kerak lidah dengan gunting besi. Adakah mereka yang membuat fitnah itu di akhirat kelak akan kerak lidah dengan gunting besi? Tak. Bila nak kerak tercabut, tumbuh balik kerak balik. Kerak lidah kita dengan besi ke, tengah terkiri lidah sakit. Tetapi di akhirat kelak bahkan pun bagi mereka yang membuat fitnah. Contohnya sebut dalam WhatsApp. Betul ke tanya ada grup. Betul ke dia tu ada ambil duit syarikat? Dia pergi menimbulkan satu buruk. Fitnah tu. Nak tanya soalan. Tapi membuatkan satu buruk, maka berdasar. Nak sebutnya, jangan menjauhi fitnah. Jangan membuat fitnah. Sebab fitnah itu adalah sebuah dosa besar. Bahkan menjatuhkan seseorang. Yang keempat, menjauhi sikap suka menyindir dan menyakiti hati orang lain. Sebab itu apa dia? Antara dosa-dosa besar adalah kita menyakiti hati orang lain. Ini penting ni. Ini penting dalam kita, dalam berFacebook, berTwitter, berWhatsApp, bersyarikat. Apa dia? Kita kena jaga hati orang. Kena jaga hati. Dalam perkara-perkara yang betul lah. Maknanya menyakiti hati orang lain adalah dosa besar. Tapi jika kita tegur je, sebab benda dia buat tu salah, kita tegur dengan cara yang betul lah. Dia mana tak menjatuhkan peluang dia. Melainkan buat perkara tersebut kemungkaran di khalayak ramai, maka kita kena tegur supaya menampakkan perkara tersebut salah. Maka bagaimana kita nak berada di media sosial? Kita menjadi orang yang mana paling paling baik. Apa yang paling baik di yang berhadap adalah menggembirakan hati orang lain. Maknanya patutnya bagi kita ni bila kita berWhatsApp, berFacebook, berhubungan dengan sahabat-sahabat kita menjadi orang yang mana suka memasukkan kegembiraan dalam hati orang lain. Ini penting. Bagi seorang pengurus syarikat, bagi seorang sahabat, mana kita post dalam grup tu benda-benda yang baik. Kita bercakap dengan sahabat kita dengan perkataan yang paling baik. Masukkan kegembiraan. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apa Nabi sebut? Mafhumnya sebaik amalan adalah memasukkan kegembiraan atas hati orang mukmin. Idkhal surur al-mu'minin. Dan juga Nabi kata sebaik-baik amalan. Ditambah juga Nabi dia kata sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia atas muka bumi ini adalah mereka yang mana suka menggembirakan hati orang lain. Contoh kalau kita ketua syarikat suka bagi bonus, contoh. Tak suka buat jamuan, contoh. Contoh. Maknanya kita ni kita menjadi manusia paling baik. Kalau kita baca dalam syarikat kita ni suka buat jamuan, kita suka benda baik, kita suka puji orang, kita suka benda yang baik, itu adalah kita kata antara orang yang paling baik. Maka orang yang paling jahat, dia paling suka menyakiti hati orang lain.
Yang kelima, menilai kesahihan suatu maklumat dan menerima perkara yang salah. Yang keenam, berhujah dengan fakta bukan dengan andaian. Kita kena bawa perkara yang betul. Al-haqqu haqqu an yuttaba'. Perkara yang betul itu lebih utama untuk kita ikuti. Yang ketujuh, elakkan politikan isu sehingga mengakibatkan pergaduhan. Maknanya jangan kita bergaduh dalam grup, jangan kita bergaduh dalam kumpulan kita. Sebab silaturahim adalah wajib. Maka mereka yang mana memutuskan silaturahim dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dari dia? Walladzina yaqta'una ma amara Allah bih an yusal. Maka barang siapa dia memutuskan perkara yang Allah suruh. Wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'n. Maka bagi mereka itu adalah laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu, kalau kita gaduh dalam syarikat dengan sahabat kita paling lama 3 hari. Sahabat kita lipat kita dah. Dia bagi kerja kita. Dia patut kerja dia. Tapi kita nampak paling lama kita boleh maaf pada dia 3 hari je. Sebab tu kita ada emosi. Lepas 3 hari kena berbaik semula, kena bertegur semula. Yang kenapa pelihara daripada menaik perkataan yang kesat, sebab perkataan yang buruk datang daripada hati yang buruk. Yang ke-9, kebenaran. Bukan mengikut kebenaran berdasarkan puak, tapi mengikut berdasarkan Al-Quran, hadis dan juga Allah dan Rasul. Yang ke-10, menjauhi perkara yang boleh membawa kepada dosa besar dan fitnah. Yang mana tersebut dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disebut, "Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ajruha wa ajru man amila biha." Siapa mencetuskan perkara yang buruk, contoh dia kata dia tu dia membuat khianat, ambil syarikat contohnya, maka bila dia sebut dalam grup WhatsApp, 60 orang yang mana membaca grup WhatsApp tersebut dia bersikap buruk, maka dia telah mendapat 60 dosa bersama buruk lain. Siapa yang dapat tu? Orang yang mencetuskan satu buruk. Jika dibawa buruk lain, ada 1000 orang, 1000 orang baca, 1000 dosa dia dapat. Jika 100,000 orang baca dalam Facebook, 100,000 dia dapat. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan sayyi'ah. Barang siapa dia mencetuskan, kita kata rantaian-rantaian yang buruk, dia mencetuskan, maka setiap 100, 1000, sejuta yang mana menyambung perkara yang buruk tersebut, maka turut mendapat dosa yang sama. 100,000 dosa, 2 juta dosa berdasarkan siapa dia mengamalkan apa yang disebut. Jadi itu sahajalah tazkirah pada malam ini. Maaf atas segala kekurangan. Jadi saya jika ataupun ada apa-apa lagi yang perlu ni takut nak semaya Isyak. Doktor boleh respon sikit pasal COVID-19 semasa ni? Mungkin apa prevention ke apa-apa benda yang kita boleh ambil buat balik. Okey, dia yang pertamanya dari sudut saya ni bekerja di HUSM lah. HUSM maknanya sebagai pegawai perubatan siswazah, masih dalam tempoh latihan. Jadi dari sudut kami tak terlibat secara langsung dengan COVID-19. Tapi kami terlibat secara tidak langsung lah. Dari sudut kita kata kadang-kadang kita terlibat dengan pembedahan mereka yang mana terlibat dengan COVID. Kadang-kadang kita menguruskan mereka yang mana pasca COVID, dia pernah kena COVID. Jadi selepas dia ada fasa-fasa penyembuhan, fasa-fasa rehabilitasi lah. Cuma dari sudut COVID-19 ni adalah kita kata satu wabak, satu virus yang mana tak nak uji pada kita. Yang mana virus tersebut kita kata virus lah, bukan kuman, dia lain lah, virus yang kuman lain. Mana virus adalah sebuah virus, adalah sebuah struktur, kuman adalah sebuah organisme bernyawa. Jadi bila mana yang bahayanya COVID ini, walaupun dia muda ataupun tua, adalah dia menyerang sistem pernafasan, sistem upper respiratory tract system lah. Maka bila mana menyerang pernafasan, maka kita kena faham bahawa struktur tubuh kita adalah satu sistem yang bersambung. Jika maknanya Tuhan buat cantik dah tubuh kita ni, semuanya saling memerlukan. Jika salah satu elemen walaupun sekecil-kecil elemen tersebut bermasalah, maka seluruh tubuh akan bermasalah. Ada yang boleh menyebabkan minor issue, ada yang menyebabkan major issue. Adapun COVID ni sangat berbahaya sebab dia menyebabkan sistem pernafasan. Sebab apa? Sebab sebenarnya sistem pernafasan maka dia melibatkan dari sudut carbon dioxide, dari sudut bikarbonat, dari sudut kita kata elemen-elemen darah yang mana elemen-elemen oksigen yang mana perlu masuk dalam darah.
Jadi bila mana ada jangkitan kuman, contoh tak jangkitan kuman ataupun kita virus yang mana boleh menyebabkan kuman. Dia ada bila mana virus dia akan mengubah struktur, dia akan lead to kuman lah. Mana kita kata secondary to the primary causes. So bila mana primary causes dia adalah kuman, adalah virus, maka dia boleh menyebabkan kita kata infection. Kita kata satu perkara yang kedua terjadi adalah kita kata jangkitan kuman seluruh badan. Asal dia daripada virus. Virus tersebut boleh menyebabkan kita kata kuman sel-sel mati, dia boleh menyebabkan jangkitan kuman. Maka jangkitan kuman ni sangat bahaya sebab dia boleh melemahkan imuniti badan. Bila kita ada sel-sel darah putih, dia akan membantu untuk melawan kuman. Bila mana terlalu banyak sangat virus, terlalu banyak sangat kuman, maka boleh menyebabkan kita kata antibody dalam badan ataupun darah putih dalam badan ni dia terlalu banyak digunakan sehingga menyebabkan kurang antibody lah. Maka berbahaya bila mana jangkitan kuman ke seluruh badan. Dia bermula dengan paru-paru ni akan bawa ke seluruh badan. Kaki, tangan. Maka banyaklah efek-efek dia sampai setengah tu bila mana kita punya tubuh itu cuba untuk beradaptasi dengan nak lawan kuman sehingga kekurangan bahan-bahan dalam badan menyebabkan darah kita itu kadang-kadang bergumpul. Darah kita berkumpul, jadi tersumbat salur darah dalam paru-paru. Nak sebutnya kesan-kesan secondary ataupun kesan-kesan kedua disebabkan COVID tak mengenal tua dan muda. Walaupun muda mungkin asal dia kategori 1. Sebab ada kata kategori 1 tak apa. Dia selamat dah. Kategori 1 boleh jadi terus ke kategori 3 boleh. Kategori 1 boleh terus ke 4, 5 boleh, tak ada masalah. Benda tersebut boleh berlaku. Yang penting, yang paling utama adalah kita kena elakkan diri daripada terkena COVID. Ataupun paling kurang kita mengurangkan risiko COVID dengan kita mengambil vaksin lah. Ikhtiar kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Buat vaksin sebenarnya kita faham maknanya kita telah menyediakan satu recognition. Maknanya satu, tubuh kita kena dah kuman sekian. Jadi tubuh kita lebih bersedia. Bila mana datang COVID terkejut lah. Jadi perlu kita menjaga dari sudut pergaulan, dari sudut semua itu supaya jangan terkena. Jangan terpengaruh dengan anti vaksin. Dan juga perlu kita menjadi tubuh yang sihat lah. Tubuh yang sihat, maknanya contoh kalau kita ini sebagai pekerja syarikat duduk rumah kan, maknanya kena tubuh yang sihat, kena jaga pemakanan, kena banyakkan bersenam. Baru kita kata gagah untuk melawan virus dan juga kuman-kuman yang menyerang lah. Yang penting kita perlu ikut SOP, kena yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, kena mengambil asbab, maknanya menjaga diri, jaga SOP, jaga vaksin. Walaupun Nabi ni orang yang paling hebat dan juga paling tinggi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Nabi antara orang yang kita kata sangat berpegang dengan asbab. Nabi orang yang paling hebat pun Nabi dia berubat. Nabi orang yang paling hebat pun Nabi kita kata berikhtiar. Nabi tak ikat unta pada tali, ikat unta dengan tali. Nabi juga mengambil ubat. Nabi juga mengajar mengajar supaya umat dia ni berpegang dengan apa istilah tu? Sunnatullah. Dia sunnatullah, kena berpegang. Kalau nak kenyang kena makan. Kalau kita nak sihat kena makan ubat, dan kalau kita nak berjaya kena usaha. Nabi ajar lagu tu. Sebab itu adalah kita kata hukum adat yang mana ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka antara jalan untuk berjaya dalam dunia akhirat kena berada atas jalan sunnatullah dan syariatullah. Maka kena usaha dan juga kena jaga SOP, kena berusaha, dan juga kita kena yakin bahawa yang memberi sihat dan sakit adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya ubat, bukannya tu, tapi kita kata Allah Taala lah. Allah Taala. Dan juga kita jangan terpengaruhlah dengan anti vaksin dan isu-isu yang berlaku dalam setiap perkara. Kita merujuk ahli dia, kena merujuk pakar-pakar perubatan, jangan kita merujuk Facebook lah. Facebook kita kata yang bukan ahli, bahaya tu. Sebab contoh kalau anti vaksin kan, dia mengeluarkan fakta-fakta dalam grup kan. Jika orang mati sebab tak ambil vaksin, kenapa tak? Orang mati sebab dia kira pembunuh ke tak sebenarnya kalau ikut hukum?
Ya, maknanya bagaimana dosa dia tu, dosa menyebabkan kematian dia tu. Sebab dia sunnatan sayyi'atan, tak, menyebabkan salah faham, menyebabkan orang meninggal, sakit, tak terpisah anak dengan mak dia sebab apa? Sebab kefahaman yang salah. Bahaya tu, tak bahaya. Jadi kita nak minta semua untuk jaga SOP, jaga kesihatan, tak, dan juga kita kata sama-samalah jaga sahabat-sahabat kita di waktu-waktu yang sukar ini supaya dapat melaluilah ujian dan wabak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih kepada saudara Dr. Mukri Afifi Mazlan kerana meluangkan masa untuk bersama dengan kita semua pada malam ni. Dan insya-Allah kita doakan semoga semua sahabat kita yang mana join sesi malam ni dan juga yang dekat luar dalam sesi Facebook page kita sama-sama dipermudahkan urusan kan mingguan kita ataupun urusan-urusan terdekat kita lah. Sebagaimana yang kita sebagai usahawan pun kita tahu, setiap hari kita bekerja, penting sangat untuk kita jaga emosi dan juga kita jaga fizikal kita. Sebab apa? Sebab kita nak pakai lama. Kan? Jadi bila kita nak pakai lama, maksudnya setiap pagi tu awal-awal pagi lagi kita kena make sure kita berada pada high energy. So bayangkan contoh sama juga dalam konsep iman kita. That's why lah saya fikir kalau kita tak ada salah satu benda yang boleh menyuntik iman kita setiap minggu, mungkinlah kalau kata dulu, kalau lelaki ni dia boleh pergi ke masjid. Kan dengar waktu dengar waktu kuliah maghrib, kan. Tapi sekarang bila mana dalam PKP kita tahu benda tu senang diakses tapi ramai ambil mudah. Ambil mudah tu maksudnya tak teringat langsung dan dia tak pernah buka langsung. Lebih banyak spend masa dengan media sosial dengan benda-benda lain. So kita initiate lah program yang mungkin tak sebesar sangat. Tapi Alhamdulillah kita cuba jaga circle kita dulu sebelum kita jaga circle yang lebih besar dah. Wallahualam, okey itu sahaja. Terima kasih sekali lagi kepada saudara Mukri. InsyaAllah ada ruang peluang lagi kita akan jemput lagi di waktu yang lain. Sebab harapan saya adalah kita akan adakan sesi ni setiap minggu. So banyak lagi minggu ke depan tu. InsyaAllah nanti kita akan jumpa balik lah. Boleh saudara Mukri? InsyaAllah. Okey. Kita tangguh dengan tasbih, kafarah dan surah Wal-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey, terima kasih semua.